Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nadia binti Idris dan nombor metrik C17A0147. Kali ini saya akan membentangkan mengenai tajuk kajian saya, iaitu keberkesanan reka bentuk antarmuka laman web sebagai satu capaian maklumat tempat praktikal kepada para pelajar. Seterusnya adalah abstrak, iaitu kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti rekaan laman web yang menjadi tarikan dan memudahkan para pelajar untuk mengakses laman web tersebut. Penggunaan laman web ini adalah satu pelantar kepada para pelajar untuk mencapai maklumat perihal syarikat yang menawarkan tempat praktikal seperti laman web yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Dan laman web ini juga adalah membawa maklumat mengenai bahan pengajaran yang menjadi keperluan untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam sesebuah institusi. Okey, sekarang kita akan masuk mengenai objektif kajian, iaitu objektif yang pertama adalah mengenal pasti elemen-elemen reka bentuk antarmuka laman web pengkaji dan laman web job street. Jadi pengkaji akan membuat perbandingan antara laman web pengkaji dan laman web job street. Dan objektif yang kedua adalah membina reka bentuk antarmuka laman web yang mesra pengguna kepada para pelajar. Dan yang terakhir adalah menganalisis reka bentuk antarmuka laman web yang berkesan kepada para pelajar. Seterusnya adalah persoalan kajian. Okey, yang pertama adalah apakah laman web ini mempunyai elemen reka bentuk antarmuka antara laman web pengkaji yang bersesuaian dengan laman web job street. Dan yang kedua adalah persoalan mengenai adakah laman web ini mempunyai elemen-elemen reka bentuk antarmuka yang mesra pengguna kepada para pelajar. Dan yang terakhir adalah sejauh manakah keberkesanan reka bentuk ini, keberkesanan antarmuka laman web ini kepada para pelajar. Kita masuk dalam permasalahan kajian, iaitu ramai pelajar yang kurang mengakses maklumat di laman web, dan rupa dan rasa reka bentuk laman web itu boleh mempengaruhi pelajar sama ada ingin terus menggunakan laman web tersebut ataupun tidak. Jadi kita perlu menggunakan elemen multimedia yang bersesuaian untuk menghasilkan reka bentuk antarmuka yang baik. Kepentingan kajian. Okey, kajian ini memberi kepentingan kepada individu dan terutamanya kepada saya sendirilah, kerana melalui kajian ini saya dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai reka bentuk yang bersesuaian untuk menghasilkan laman web yang menarik. Kepentingan kajian ini juga dapat memberi manfaat kepada masyarakat lah, khususnya kepada para pelajar yang sukar untuk menggunakan pelantar yang tidak mempunyai unsur-unsur reka bentuk yang kompleks. Okey, pengkaji juga telah mengambil beberapa kajian mengenai reka bentuk laman web yang telah dikaji oleh beberapa tokoh. Okey, yang pertama adalah Encik Muhammad Arif dan Muhammad Jasmi pada tahun 2000 yang menjelaskan bahawa reka bentuk laman web adalah satu laman yang mengandungi pelbagai maklumat dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio dan video yang berdasarkan kepada beberapa cita rasa dan kreativiti pembinaan laman web tersebut. Dan yang seterusnya ialah Encik Zulkifli, minta maaf, pada tahun 2000 dalam kajian tersebut menjelaskan laman web ialah satu integrasi grafik, teks dan bunyi ke dalam satu halaman paparan. Dan yang terakhir adalah Nur Azah dan Muhammad Amin pada tahun 2008. Beliau menjelaskan bahawa maksud laman web ialah satu halaman yang mempunyai persembahan visual yang menarik dan unik serta melibatkan grafik latar belakang, logo, saiz, tulisan, butang menu dan kombinasi warna yang menarik. Okey, metodologi kajian. Pengkaji menggunakan model pengajaran
AD atau disebut ADDIE yang meliputi fasa-fasa analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Dan pengaji menggunakan model ini sebagai peringkat untuk menghasilkan reka bentuk antarmuka laman web. Okey, pada bab ini akan menunjukkan pembangunan produk, iaitu pengkaji akan menunjukkan hasil pembangunan produk pengkaji, iaitu proses reka bentuk antarmuka yang melibatkan penghasilan paparan untuk tatapan pengguna, khususnya para pelajar. Sekarang kita akan lihat proses penghasilan reka bentuk. Okey, kajian ini dihasilkan menerusi 3 fasa, okey? 3 fasa utama bagi menghasilkan reka bentuk antarmuka yang baik dan berkesan selari dengan objektif yang ditetapkan. Okey, proses yang pertama adalah pra-produksi, dan yang kedua produksi, yang ketiga pasca produksi. Pra-produksi, pengkaji akan menganalisis laman web JobStreet terlebih dahulu untuk memastikan laman web JobStreet ini akan memberi sedikit sebanyak panduan dan mewujudkan satu reka bentuk laman web yang berkaitan dengan satu capaian maklumat mengenai tempat praktikal. Jadi konsep ini sedikit sebanyak memberi idea kepada saya untuk menghasilkan antarmuka yang menggunakan corak abstrak yang sesuai untuk menarik minat pengguna, terutamanya golongan pelajar. Okey, sebelum menghasilkan proses reka bentuk itu, kita perlu menganalisis masalah terlebih dahulu untuk mengetahuilah apa masalah-masalah yang dialami oleh para pelajar. Dan apa yang saya analisis, ramai pelajar bermasalah dalam mengakses maklumat mengenai tempat praktikal. Begitu juga dengan saya sendiri sebagai seorang pelajar. Okey, dan laman web yang dipaparkan juga tidak menarik dan sukar untuk dibaca. Hal ini disebabkan kebanyakan laman web tidak menggunakan elemen reka bentuk yang sesuai, sehingga menyebabkan pengguna sukar untuk memahami apa yang ingin disampaikan. Menganalisis, meneliti masalah-masalah para pelajar. Jadi pada peringkat ini kita akan melibatkan proses reka bentuk antarmuka dan kandungan yang terlibat dalam sebelum membangunkan reka bentuk antarmuka laman web iIntern tu, kita perlu ada 2, iaitu idea atau jalan cerita, dan yang kedua adalah pembangunan prototype. Menerusi idea, okey, seperti yang sedia maklum, pengkaji sendiri adalah seorang pelajar. Jadi pengkaji memperoleh idea untuk menghasilkan reka bentuk antarmuka ini adalah disebabkan apabila pengkaji ingin mencari tempat praktikal dengan mudah, memberi idea kepada pengkaji untuk menghasilkan satu reka bentuk antarmuka yang menarik yang berkaitan dengan tempat praktikal. Okey, seperti yang anda lihat, ini adalah hasil prototype saya, dan di sini saya buat 4 page, okey, 4 halaman yang berkaitan dengan subjek, maklumat syarikat dan maklumat syarikat dan senarai syarikat, senarai subjek, dan mengenai pengkaji juga. Okey, sekarang kita masuk dalam pembangunan. Yang pertama sekali adalah tema dan warna reka bentuk. Pengkaji menggunakan warna yang ceria dan lembut supaya maklumat yang ingin disampaikan itu mudah dipahami dan senang dibaca. Kalau warna yang terang sangat akan menyakitkan mata dan menyukarkan untuk baca apa yang ditulis lah. Jadi saya memilih warna dan tulisan yang agak soft, agak lembut. Ini adalah jenis tulisan dan saiz tulisan. Okey, teks ni adalah sangat penting dalam mana-mana reka bentuk laman web. Saya memastikan agar teks ini boleh dibaca dengan jelas dan kelihatan harmoni dengan latar belakang. Okey, pemilihan warna teks ni perlulah dengan warna yang kontras agar latar belakang adalah sesuai dengan teks, kerana secara tidak langsung pengguna akan memberi tumpuanlah kepada teks dan pengetahuan ingin disampaikan. Kalau latar belakang lebih terang daripada teks, maka hal ini akan menyebabkan teks yang ingin disampaikan itu jadi tenggelam. Okey, seterusnya adalah butang
dan navigasi. Okey, butang berupaya membimbing pengguna untuk memahami kandungan dengan cara yang sistematik agar laman web yang digunakan itu mampu memberi pengetahuan yang maksimum dan yang terbaik. Okey, saya memilih butang yang mudah dan ringkas supaya senang untuk difahami, seperti butang next dan butang back. Okey, imej yang dipilih perlulah tidak keterlaluan, sama ada dari segi saiz maupun pelbagai jenis. Maksudnya tidak terlalu banyak dalam satu tempat. Jadi saya perlu memastikan agar imej dan grafik itu mempunyai maksud yang selari dengan pengetahuan yang ingin disampaikan. Okey, imej ni juga bukan sahaja untuk menyampaikan maklumat, malah untuk menarik minat pengguna. Okey, sekarang kita masuk dalam analisis data. Dalam graf ini menunjukkan bahawa semua orang, semua responden bersetuju mengenai reka bentuk laman web perlu menggunakan warna yang sesuai, kerana perkara ini memainkan peranan yang sangat penting lah untuk memastikan pengguna dapat melihat dengan jelas dan tidak menyakitkan mata. Jadi ramai yang bersetuju untuk menggunakan warna yang bersesuaian dengan tema laman web tersebut. Terusnya adalah penggunaan teks. Okey, seperti yang anda lihat, 100% bersetuju dengan soalan yang diberikan oleh pekaji mengenai penggunaan teks yang bersesuaian. Okey, teks ni seharusnya memang sangat pentinglah digunakan dalam reka bentuk antarmuka laman web ni, kerana tanpa teks pengguna tak boleh mengetahui apa yang ingin disampaikan. Jadi kalau teks yang tidak sesuai, maka akan menyebabkan pengguna tidak memahami apa yang ingin disampaikan dan menyebabkan laman web tersebut kurang keterlibatan pelajar. Seterusnya adalah navigasi dan butang. Okey, sebanyak 100% adalah bersetuju untuk meletakkan navigasi supaya pergerakan laman web itu menjadi lebih lancar dan senang untuk menggunakan laman web ini. Jadi pengkaji telah meletakkan setiap butang navigasi itu kerana untuk mewakili sambungan-sambungan yang tentu dan jelas supaya tidak mengelirukan pembaca. Sekarang kita masuk kesimpulan dan cadangan. Okey, dalam cadangan yang pertama adalah kepentingan untuk menerapkan elemen-elemen reka bentuk antarmuka. Elemen yang sangat penting adalah warna, topografi, imej, susun atur, navigasi yang memainkan peranan yang penting dalam reka bentuk antarmuka bagi memudahkan pencapaian maklumat dengan lebih kesan dan mudah difahami. Adalah kepentingan membina reka bentuk yang mesra pengguna. Itu adalah yang sangat penting. Okey, ramai yang tak gemar untuk mengakses laman web yang hasil rekaannya yang tidak mesra pengguna dan menyukarkan pengguna mencapai maklumat dengan baik. Jadi saya perlu memastikan reka bentuk antarmuka yang dihasilkan ini senang untuk diakses dari segi navigasi, warna yang bersesuaian dan teks yang mudah difahami dan senang dibaca, dan grafik yang jelas dan susun atur yang tersusun kemas. Bincangan serta cadangan untuk penambahbaikan bentuk laman web yang berkesan kepada para pelajar. Okey, pengkaji saya sendirilah perlu memastikan bahawa laman web ataupun bahasa yang digunakan dalam laman web tu dapat dibaca dan difahami oleh semua bangsa. Jadi pengkaji menggunakan bahasa Inggeris supaya semua bangsa boleh faham dan senang untuk difahami. Okay, pengkaji juga perlu meletakkan satu kemudahan seperti maklum balas untuk pengguna memberikan komen. Kesimpulannya, keberkesanan reka bentuk laman web antarmuka sebagai satu capaian maklumat tempat praktikal kepada para pelajar adalah satu kajian yang memberi manfaat kepada individu dan juga masyarakat. Saya telah mengkaji elemen-elemen yang perlu ada sebelum menghasilkan reka bentuk yang baik dan mesra pengguna. Okey, rekaan laman web yang baik bukan sahaja dapat merangsangkan emosi pengguna, malah dapat memudahkan urusan pengguna dalam mengakses maklumat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.